Selamat pagi saya ucapkan kepada para panel dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya akan membentangkan hasil pelaporan penyelidikan tindakan saya di mana tajuk kajian saya ialah Timbang Pecahan Meningkatkan Kemahiran Murid dalam Membaca Skala Alat Penimbang. Ini merupakan abstrak kajian saya berdasarkan DSKP Matematik bagi setiap tahun. Bidang sukatan dan geometri dikelaskan kepada tajuk masa dan waktu, tajuk ukuran dan sukatan, serta tajuk ruang. Topik-topik yang berada dalam tajuk ukuran dan sukatan ialah panjang, jisim, isi padu cecair dan penyelesaian masalah. Jisim merupakan salah satu topik yang penting di bawah tajuk ukuran dan sukatan dalam bidang sukatan dan geometri, di mana murid-murid perlu menguasai kemahiran membaca skala alat penimbang mulai dari tahap 1 dan kemahiran ini diperlukan untuk membantu menyelesaikan operasi asas matematik. Daripada pengajaran yang lepas, saya mendapati murid menghadapi masalah semasa membaca skala alat penimbang yang melibatkan 2, 4 dan 5 sengatan seperti berikut. Walaupun satu carta hafalan diberikan kepada murid untuk membaca skala alat penimbang yang melibatkan pelbagai sengatan, namun ia tidak berkesan kerana mereka mudah lupa atau tersalah tafsir nilai jisim. Melalui pemerhatian, saya mendapati bahawa murid mengetahui cara bacaan skala alat penimbang yang dipaparkan, tetapi mereka menghadapi masalah selepas bilangan sengatan pada alat penimbang berubah seperti yang ditunjukkan pada raja ini. Dalam raja ini, murid menganggap setiap sengatan pada alat penimbang adalah bernilai 0.1 kg dan menulis 1.3 kg apabila jarum penimbang melalui nombor bulat 1 dan menunjuk ke sengatan yang ketiga. Ini juga jarum penimbang yang telah melalui nombor bulat 3 dan tunjuk ke sengatan pertama, mereka mendapat hasil bacaannya iaitu 3.1 kg. Masalah ini wujud kerana kelemahan murid dalam membuat berkaitan ilmu yang dipelajari. Kegagalan murid membaca skala alat penimbang akan menyebabkan mereka berasa kecewa dan kurang keyakinan sehingga gagal menyelesaikan masalah rutin yang melibatkan operasi asas matematik walaupun mereka mahir dalam operasi asas matematik. Raja ini menunjukkan kesilapan murid dalam menyelesaikan masalah rutin atas sebab kegagalan membaca skala alat penimbang. Murid salah baca skala alat penimbang yang diberi oleh soalan. Walaupun murid faham akan kehendak soalan, operasi asas yang digunakan adalah tepat. Mengikut kajian lepas, kaedah TP boleh diaplikasikan ke dalam kemahiran membaca skala alat penimbang yang melibatkan 4, 5 dan 8 sengatan. Dan dapatan kajiannya telah menunjukkan peningkatan murid dalam penguasaan kemahiran membaca skala alat penimbang selepas kaedah TP digunakan. Kajian ini adalah untuk mengubah amalan pengajaran dengan menggunakan kaedah TP dalam membaca skala alat penimbang. Dalam kajian ini, saya hanya berfokus dalam membaca skala alat penimbang yang melibatkan 2, 4 dan 5 sengatan sahaja. Kaedah TP dipilih bagi membantu murid tahun 4 yang lemah dalam membaca nilai alat penimbang yang melibatkan pelbagai sengatan. Hal ini disebabkan sesetengah soalan objektif atau subjektif memerlukan murid mendapatkan nilai jisim sebelum menyelesaikan masalah. Kaedah TP adalah satu strategi untuk mendapatkan nilai setiap sengatan dengan membina model bar pecahan. Image visual merupakan salah satu teknik yang berguna dalam memahami nilai setiap sengatan yang diwakili. Berdasarkan kajian lepas, visualisasi merupakan satu teknik yang berkesan dalam menyelesaikan masalah matematik. Kaedah TP ini melibatkan proses penukaran nombor pecahan yang terbentuk dalam model bar pecahan kepada nombor perpuluhan
dengan menggunakan operasi asas bahagi dalam bentuk lazim yang biasa untuk mendapatkan nilai jisim. Saya telah mengumpul data awal pada praktikum melalui pemerhatian, hasil lembaran kerja murid dan temu buah. Melalui pemerhatian, murid didapati tidak yakin dan berasa ragu terhadap hasil bacaan skala alat penimbang yang dibacanya, dengan sering bertanya kepada rakan-rakannya untuk menyemak hasil bacaannya sama ada betul atau salah. Melalui lembaran kerja, murid didapati sering melakukan kesilapan dalam membaca skala alat penimbang semasa menyelesaikan soalan rutin. Murid juga didapati mengalami miskonsepsi terhadap nilai setiap sengatan yang diwakili pada alat penimbang melalui temu buah. Ini merupakan contoh miskonsepsi murid. Murid menganggap setiap nilai sengatan pada semua jenis alat penimbang adalah sama, iaitu 0.1 kg. Kerana mereka didedarkan bahawa alat penimbang yang mempunyai sebanyak 10 sengatan adalah bernilai 0.1 kg sejak mereka belajar topik jisim dalam matematik tahun 2. Mereka tidak memahami bahawa nilai sengatan akan berubah mengikut bilangan sengatan pada alat penimbang. Kajian ini mempunyai dua objektif, iaitu membantu meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran membaca skala alat penimbang melalui amalan pengajaran menggunakan kaedah TP. Yang kedua adalah membantu meningkatkan minat dan keyakinan murid dalam mempelajari kemahiran membaca skala alat penimbang melalui amalan pengajaran menggunakan kaedah TP. Kajian tindakan ini dilaksanakan untuk menjawab soalan-soalan kajian yang berikut, iaitu bagaimana penguasaan murid dalam kemahiran membaca skala alat penimbang melalui amalan pengajaran menggunakan kaedah TP dapat ditingkatkan. Yang kedua adalah bagaimana minat dan keyakinan murid dalam mempelajari kemahiran membaca skala alat penimbang dapat ditingkat melalui amalan pengajaran menggunakan kaedah TP. Kajian tindakan ini dilaksanakan berpandu model Stephen Kemmis tahun 1983. Saya telah melaksanakan kajian dengan mengubah amalan pengajaran dengan kaedah TP. Terdapat 5 langkah dalam penggunaan kaedah TP. Langkah yang pertama adalah membuat satu garisan lengkung dari satu nombor bulat yang baru dilalui oleh jarum penimbang ke satu nombor bulat yang seterusnya seperti yang ditunjukkan. Ini adalah untuk memudahkan murid untuk membelang bilangan sengatan yang terdapat antara kedua-dua nombor bulat tersebut. Langkah yang kedua adalah merorekkan bahagian sengatan yang telah dilalui oleh jarum penimbang mengikut arah jam di bawah garisan yang telah dibuat tadi. Berdasarkan rajah ini, dua bahagian telah dilalui oleh jarum penimbang, maka dua bahagian akan dirorekkan seperti ini. Langkah yang ketiga adalah membina model bar pecahan berdasarkan bilangan sengatan dan bilangan bahagian yang dirorek. Bilangan sengatan yang di bawah garisan merah ini adalah 5, maka sebuah model bar pecahan yang mempunyai 5 bahagian perlu dibina. Seterusnya, dua bahagian di bawah garisan telah dirorek, maka dua bahagian dalam model bar pecahan perlu dirorekkan. Langkah yang keempat adalah menukar nombor pecahan kepada nombor perpuluhan dengan operasi asas bahagi. Daripada model bar pecahan ini akan dapat nombor pecahan 2/5 dan boleh dijadikan sebagai 2 dibahagikan 5 dan lakukannya dengan operasi asas bahagi dalam bentuk lazim. Langkah yang kelima adalah mengenal pasti nombor yang telah dilalui oleh jarum penimbang. Dalam rajah ini, nombor 2 telah dilalui oleh jarum penimbang, maka 2 perlu ditambahkan dengan nombor perpuluhan yang telah ditukar, jadi 2 ditambah dengan 0.4 adalah sama dengan 2.4 kg. Maka
Nilai jisim bagi alat penimbang yang ditunjukkan ialah 2.4 kg. Melalui lembaran kerja 2 yang diberikan kepada murid selepas mereka didedahkan dengan kaedah TP, saya telah mendapati 3 orang murid membuat kesilapan yang sama seperti contoh yang ditunjukkan ini. Kesilapan murid tersebut berlaku akibat murid tidak hafal sifil dan bukannya tidak faham akan penggunaan kaedah TP yang didedahkan. Ini juga merupakan contoh kesilapan yang sama yang dilakukan oleh murid akibat tidak hafal sifil. Dalam kajian ini, saya mengumpulkan data melalui pemerhatian, dokumen dan temu buah. Pemerhatian tanpa turut serta dijalankan dengan menggunakan senarai semak pemerhatian. Bagi kaedah analisis dokumen, 3 set lembaran kerja disediakan iaitu lembaran kerja 1, lembaran kerja 2 dan lembaran kerja 3. Tujuan lembaran kerja 1 digunakan adalah untuk mengenal pasti kefahaman murid terhadap kaedah TP. Lembaran kerja 2 dan 3 adalah untuk mengesan penguasaan kaedah TP murid dalam membaca skala alat penimbang yang melibatkan pelbagai sengatan. Temu buah berstruktur dijalankan dengan menggunakan senarai semak temu buah. Selepas itu, saya menganalisis data yang diperoleh melalui senarai semak pemerhatian, analisis dokumen ke atas lembaran kerja serta senarai semak temu buah. Analisis dilakukan berdasarkan bilangan kekerapan ya dan tidak. Tafsiran penguasaan murid dengan menganalisis hasil lembaran kerja mereka adalah berdasarkan konsep pendekatan mastery. Ini merupakan tafsiran pencapaian murid berdasarkan konsep pendekatan mastery. Jika murid dapat 4 dan 5 soalan yang betul, maka murid tersebut dikatakan telah menguasai kemahiran membaca skala alat penimbang. Manakala murid yang hanya mendapat 1 hingga 3 soalan yang betul, maka murid tersebut masih tidak menguasai kemahiran membaca skala alat penimbang. Hasil temu buah murid dianalisis berdasarkan respon murid dalam bentuk ya dan tidak terhadap setiap soalan tersebut yang berdasarkan 2 tema yang selaras dengan objektif kajian. Bagi dapatan kajian saya mengkategorikan data-data yang dikumpulkan berdasarkan 2 objektif kajian yang ditetapkan, iaitu penguasaan murid dalam kemahiran membaca skala alat penimbang. Yang kedua adalah minat dan keyakinan murid terhadap penggunaan kaedah TP. Dan ini menunjukkan bahawa perubahan amalan dengan kaedah TP telah meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran membaca skala alat penimbang yang melibatkan pelbagai sengatan. Hasil kajian ini telah disokong oleh penyataan berikut, iaitu visualisasi membolehkan seseorang menggambarkan imej sesuatu dalam pemikirannya semasa menyelesaikan masalah. Dapatan menunjukkan murid dapat membaca skala alat penimbang yang melibatkan 2, 4 dan 5 sengatan dengan lebih mudah. Jadi, kaedah TP dicadangkan boleh digunakan dalam kemahiran membaca skala alat penimbang yang melibatkan 8 sengatan bagi murid tahun 5 telah ditunjukkan melalui raja ini. Kaedah TP juga dicadangkan untuk diubah sebagai kaedah panjang pecahan dan digunakan dalam topik ukuran panjang yang melibatkan teknik membaca alat pengukuran demi mengurangkan keliruan murid terhadap skala alat pengukuran. Raja ini menunjukkan teknik membaca alat pengukuran dengan menggunakan kaedah panjang pecahan. Secara kesimpulannya, berdasarkan pemerhatian hasil kerja murid, saya telah menjalankan tindakan perubahan amalan pengajaran dengan kaedah TP dalam membantu murid menguasai kemahiran membaca skala alat penimbang yang melibatkan 2, 4 dan 5 sengatan. Hasil analisis dapatan juga menunjukkan kaedah TP dapat memberikan kesan positif dalam membantu meningkatkan penguasaan dan minat serta keyakinan murid dalam membaca skala alat penimbang yang melibatkan pelbagai sengatan. Justru,
Diharapkan ia dapat menjadi panduan kepada guru selagi penambahbaikan digalakkan demi mencapai kejayaan pengajaran. Ini merupakan senarai rujukan kajian saya. Setakat ini saja pembentangan saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.